Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi. Dah lama dah kita tak buat video tentang manah. Cikgu akan mulakan panggil slow untuk pemilihan pelajar-pelajar sekolah menengah untuk kategori bawah 15 dan juga bawah 18 untuk sukan memanah ya. Okey. Jadi untuk hari ni kita nak tengok satu video yang baru cikgu rakam tadi. Ada beberapa video berkaitan dengan topik release. Okay, release ialah masa di mana kita melepaskan tali untuk memanah. Okay. Untuk recurve, ini ialah sangat penting. Jadi ini ialah saat terakhir yang kita kawal. Kita lepas sahaja tali, anak panah tu pergi, anak panah tu bukan lagi kawalan kita. Baik, jadi itu ialah saat yang penting. Tak kira kita aim macam mana bagus kita aim, kalau release kita tak cantik, dia akan menimbulkan banyak masalah dan sukar untuk kita mendapat keputusan yang baik. Okey, jadi cikgu ada rakam beberapa video pelajar-pelajar dan kita akan tengok. Okey, cikgu suka tengok release ni dalam slow motion. Jadi cikgu ambil video ni dan cikgu analisis video yang slow. Jadi kamu akan tengok anak panah dia pun kamu boleh nampak spine dia punya flex, arrow dia macam ular. Okey, jadi kita tengok kita cuba tengok. Okey, jadi ini ialah Coach Balkis. Yang pertama sekali kita tengok, ini ialah Coach Balkis, seorang pelajar Sekolah Sains Semberong yang baru sahaja tamat SPM. Jadi dia membantu cikgu dalam training pelajar-pelajar. Jadi dia assistant coach di PLD daerah Keluang. Okay, jadi kita tengok ada gelap sikit tapi kita boleh nampak. Kita cuba lihat, ini tangan dia. Kita tak perlu lihat arrow pergi mana, kita tak perlu lihat bow hand, kita cuma tengok release sahaja sini ya. Kita tengok sama-sama. Okey, dia expand dan kemudian dia lepaskan. Okey, lihat tangan dia ni. Okey, tangan dia pergi keluar. Okey, baik. Jadi cikgu ada satu getah yang cikgu akan simulatekan, buat simulasi release. Jadi kalau nampak tadi tangan dia di sini, tangan dia ni keluar daripada garisan. Baik, jadi ada pelbagai cara, pelbagai kaedah untuk release. Tapi yang cikgu gunakan ialah kita untuk melepaskan tali, kita lembutkan jari. Ada orang yang suruh buka, mungkin ada coach yang suruh buka. Buka jari tu daripada pegang, buka. Tapi yang cikgu suka ialah kita lembutkan jari. Daripada kita pegang, kemudian kita lembutkan. Okey, sampai jari ni macam tak ada otot, tak ada pergerakan otot. Okey, simple saja, daripada pegang kepada lembut. Okey, contohnya macam kita ambil beg plastik, kita nak lepaskan, kita lembutkan tangan. Okay, daripada hold kepada lembut, hold, lembut. Bukan hold kepada buka, hold kepada lembut. Ada satu penyakit untuk release ni yang dinamakan plucking. Plucking ni penyakit yang sangat biasa untuk sukan recurve. Plucking ni cikgu akan tunjuk kamu. Ini bila kita dah anchor di sini, untuk lepaskan tali, disebabkan kita terlalu fikirkan mana aku nak shoot, kita terlalu fikirkan di mana kita nak shoot, kita lupa kita patut release dengan betul di sini. Jadi apa yang jadi biasanya, dia akan lepaskan tali ni dengan cara gini. Okey, kalau lihat tangan dia masih hook lagi. Sekali lepaskan begini. Okey, sebagai seorang coach, bagaimana kita nak tahu pelajar tu lepaskan dengan plucking
kebiasaannya tangan dia selepas release dia akan pergi keluar daripada garisan anak panah. Release yang ideal ialah sepatutnya mengikut arah anak panah. Jadi anak panah dia tegak macam ni, apabila dia release, tangan ni akan ke belakang, dia tidak akan keluar daripada garisan ini. Baik, kita teruskan dengan kita cuba tengok video yang kedua. Ini ialah seorang pelajar Uniza. Ini juga membantu cikgu di Padang. Okey, ni pelajar ni dia baru saja memanah, lebih kurang dalam 2 bulan. Sekarang ni dia baru belajar untuk shoot Olympic distance 70 meter. Okey, kita tengok dia punya release macam mana. Kita cuba tengok dalam gerak perlahan. Okey, baik. Kalau kita dapat nampak kat sini, release dia bagus, direction dia betul, cuma agak keras sikit di sini. Okey, kalau tengok situ, dia buka. Okay, kalau nampak tangan cikgu ni daripada sini dia buka. Okey, kalau dekat belakang ni dia masih lagi keras. Okey. Jadi bezakan dengan yang pertama kali yang cikgu tunjukkan, secara ideal kita lembutkan. Okey, di sini kalau dapat nak tengok jari kat sini, jari ni semua soft. Jari ni semuanya lembut dan tiada aktiviti otot. Okey, yang pertama sekali ni ialah, kalau cikgu tak salah, ini ialah siapa nama ni? Aka Arisa. Cikgu tak ingat nama dia. Okey, kita tengok lagi sekali release dia, tangan dia, lihat kedudukannya ke mana. Okey, jadi kalau kamu tengok di situ, dilepaskan dan tangan dia pergi away from the face. Dia pergi jauh daripada anchor point dia. Dia keluar ke sini. Okey. Lagi sekali kita tengok Okey, dia lepaskan tali, kemudian tangan dia keluar ke sini. Kamu dapat lihat jari kelingking dia pun masih lagi keras seperti itu. Sebab apa? Dia buka jari tu. Dia buka. Okey, macam tu Jadi dia agak terkejut macam tu. Terkejut. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Baik, kita tengok yang seterusnya. Kita tengok pelajar. Okey, ini nama dia Melissa. Kita cuba tengok sekejap Okey, macam mana release dia. Release dia juga keluar daripada garisan arrow. Okey, dilepaskan, kemudian tangannya bergerak keluar. Okey, jadi perlu diperbetulkan Okey, ini ialah Aish. Aish ada dua ni, yang mana satu? Okey, kita cuba tengok Aish punya. Okey, dia lepaskan, kemudian okey, kalau dapat lihat, dia lepaskan tali tu, tangan dia keluar dan ke bawah. Macam tu. Kita cuba tengok lagi sekali. Okey, dia lepaskan, tangan dia keluar dan ke bawah. Okey, jadi nanti lepas ni cikgu akan tunjukkan bagaimana yang cikgu kira ideal, yang kira release yang baik. Okey, ini pelajar ni menggunakan clicker. Okey, ini ialah satu contoh yang cikgu boleh kirakan dia sebagai baik. Okey, kenapa? Kita tengok dia lepaskan tali. Apabila dia lepaskan tali, tangan dia tidak lari daripada dagu dia. Kita cuba tengok lagi sekali Okey, kita tengok dia lepas
tangan dia bergerak ke belakang. Jari dia ni, okey, kalau kamu dapat nampak jari dia melewati bawah dagu sehingga bawah telinga. Jadi jari telunjuk ni macam dia menggosok situ, macam dia tak pergi daripada dagu dia. Kalau kamu lihat daripada depan, dia seperti ini. Jari ni tetap pada leher dia. Okey. Baik, yang seterusnya tengok baik sekali. Kita tengok frame by frame. Cuba tengok pelajar ni. Okey, lihat di situ tangannya walaupun tak jauh daripada anchor point dia, tapi masih lagi lari daripada dagu dia, daripada anchor point. Cuba kita lihat Okey, lihat tangan dia ke bawah sini. Okey. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Okey, pelajar ni cuba tengok release dia. Dilepaskan tali. Okey, ada beberapa masalah di sini Kalau kita tengok kepala dia dongak dan anchor point dia ni, okey, anchor point dia nampak jauh daripada dagu. Jadi dia tak dapat letakkan mata dia untuk buat string alignment di sini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok daripada masa dia release masa dia release. Okey, boleh nampak tak tu? Okey, kalau kamu tengok board arm dia alihkan sebelum dia shoot. Jadi sebelum dia shoot tu, dia lepas, tangan dia elak. Okey, belajar ni memang ada masalah slap sampai lebam tangannya, kesian budak ni. Disebabkan kena tali. Jadi dalam otak dia cakap lepas tali sakit. Jadi dia akan cuba sedaya upaya secara sepada sedar, dia lepas, tangan dia akan elak. Jadi untuk memperbaiki ni, dia kena pakai arm guard yang betul, dekat position yang betul, dan juga teknik, termasuklah rotation siku ni. Okey, kita pegang marker. Ini siku. Dia bukan siku di bawah. Nak tahu, kita pegang satu pen ke ataupun marker ke secara tegak, kemudian kita angkat siku kita. Ini ialah position dia, supaya siku kita 90 darjah, bukan di bawah, bukan begini, tapi begini. Okey, baik, tapi pelajar ni mempunyai potensi Pelajar-pelajar ni memang semua sangat-sangat rajin dan sangat-sangat bersemangat untuk belajar memanah. Seterusnya, ini Aina. Aina, saya agak tertarik sikit. Okey, kalau kamu tengok bermula, dia dah memang anchor dia memang cantik. Anchor point dia dagu dan tengah-tengah hidung. Kedudukan badan dia pun dah tegak. T-shape dia pun okey. Elbow dia di belakang. Okey. Dan pose dia memang sangat-sangat sesuai, memang sangat-sangat tegak. Okey. Dia buka jari dan dia hampir-hampir menjadi satu release yang baik. Cuma dia tak ada satu aspek yang dipanggil tension. Okey, untuk release ni, release recurve, kita ada dua aspek, iaitu tension dan juga direction. Tension ialah di mana kita pergerakan tangan kita tu, tangan kita yang tarik tali tu ke mana kita mesti tarik. Direction, ke arah mana kita nak tarik. Kalau kita tarik ke sini, apabila kita lepas, nampak? Kalau cikgu tarik ke sini, bila kita lepas, inertia tu akan menyebabkan tangan kita ke sana. Apa yang kita perlu buat ialah kita tengok, kita nak tarik anak panah arrow tu tegak,
Jadi kita tarik tu, kita mesti tarik arah berlawanan dengan arrow. Arrow nak pergi tegak sana, kita kena tarik tegak ke sini. Jadi ini bukan anchor point, ni bukan anchor point kemudian tahan. Anchor point ni sebenarnya kena tarik dengan cara expansion. Tarik ke mana? Tarik ke sini, supaya dia pergi macam ni. Okey, pastikan bukan tarik gunakan otot di lengan, tapi otot di belakang. Macam mana? Macam kita nak menyiku lah. Ni kita tarik, dan apabila kita lepas, tangan kita akan secara automatik akan pergi ke arah lawan daripada arrow. Okay, jadi apabila kalau kita stop, kalau ini kita pegang dia, dia akan bebas pergi ke mana-mana. Jadi tension, tarik, dan juga direction, ke arah mana kita tarik. Itu dua perkara yang penting. Okey, kita tengok lagi sekali macam mana dia boleh perbaiki. Okey, masa dia release ni, okey, di saat ini belakang sikit. Okey, dekat sini mungkin nanti lepas kita bagi dia clicker dan bagi bow stabilizer, mungkin pasang satu stabilizer saja sini, mungkin dia dapat boleh balancekan depan tu, supaya dia dapat rasa yang belakang ni boleh tarik. Okey, jadi okey, lihat. Nanti cikgu next sesi, cikgu akan sentuh berkaitan dengan grip, berkaitan dengan arm rotation, kemudian berkaitan dengan string alignment, dan juga benda-benda yang lain-lain yang boleh membantu kamu untuk menaikkan skor. Okey, baik. Jadi sebagai penutup, cikgu nak ucapkan semoga berjaya kepada pelajar-pelajar SK Ulu Penggeli untuk pertandingan memanah esok. Jangan lupa malam jangan tidur lewat, kemudian berehat yang cukup. Jangan lupa ingat pesan cikgu, kamu bukan lawan orang lain, kamu cuma lawan markah kamu sendiri. Musuh kamu yang terbesar ialah diri kamu sendiri. Semoga berjaya dalam pertandingan esok. Cikgu doakan yang terbaik untuk kamu semua. Jumpa lagi. Nanti jangan lupa datang ke Padang lagi, ya. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Bye.